Okey, kita sekarang ini analisis bersama dengan bekas pemain nombor 1 negara, Roslin Hashim, yang sudah pasti ada banyak yang nak dikongsikan, nak komen tentang persembahan pemain-pemain Malaysia. Kita mulakan dengan Dayang dulu. Kita mulakan terlebih dahulu dengan Assalamualaikum. Sihat Abang Lin? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alright, Alhamdulillah. Okey, kita yang latest sekali tadi adalah apabila mereka saja yang tinggal, wakil BM Tang Ji Wei. Set pertama kalau kita lihat kepada aksi mereka boleh lagi memberikan saingan, tetapi di set kedua nampak sudah semakin struggle di situ. Mungkin Roslin boleh komen sedikit? Okey, kalau kita lihat ini adalah gandingan baru bagi Cik Tang Ji dan juga Cik Iwe. Jadi kita tengok memang ini pun pertemuan pertama mereka antara kedua-dua pasangan dan sudah semestinya kelebihan kepada pasangan Thailand. Tetapi dekat sini kita mungkin boleh bagi kredit juga kepada pasangan negara kerana dapat memberi saingan di game yang pertama. Sebab saya rasa mungkin corak permainan mereka masih baru bagi pasangan Thailand. So bila pemain yang berpengalaman ni selalunya dia akan lihat pada game yang pertama. Jadi bila dia dah dapat baca pihak lawan punya game plan, so game kedua kita nampak memang dah mula dia jarakkan, especially dari segi penguasaan mata lah. Kat situ kita nampak banyak lagi ruang-ruang yang harus pasangan negara perbaiki. Okey, baik Roslin. Tadi kita dah dengar komen daripada Hendrawan, jurulatih Persaingan Negara, tentang Eng Ziong. Dia kata Eng Ziong ni terlalu eager sangat nak menang. Dia dah menang set pertama lawan Kodai Narauka, tetapi hilang fokus untuk dua set yang berikutnya. Dan sekaligus beri peluang kepada pemain Jepun itu mencipta nama sehingga ke peringkat separuh akhir. Jadi apa pandangan dan komen daripada Roslin Hashim tentang pandangan Hendrawan dan persembahan Ziong? Okey, kalau kita perkatakan tentang dari segi pengalaman, sudah semestinya Kodai Naraukai lebih pengalaman daripada Zian, dan juga kita lihat ini kali pertama Zian bermain dalam World Tour 1000. Jadi dekat sini, tetapi yang saya boleh bagi kredit ataupun pujian pada Zian adalah dari segi dia punya ketahanan dia. Maksudnya dari strength dia. Kalau daripada awal-awal dulu memang kita nampak dia agak lemah. Tetapi sekarang kita lihat dia boleh bertahan, boleh bermain dengan duration yang panjang. Kalau kita lihat secara total game dia tu sejam setengah. Itu satu permainan yang agak panjang. Kalau dulu kita lihat mungkin kalau dia main dalam game ketiga, awal tu dah mula nampak agak perlahan. Tetapi sekarang dia masih boleh. Cuma dari segi pengalaman itu saja. Sebab dalam first set dia dah menang. Bila masuk game yang kedua, poin itu taklah jauh. Cuma sedikit saja kesilapan, mungkin seperti yang Hendrawan bagi tahu, dia punya taktikal dia. Dia terlalu nak menghabiskan cepat. Jadi kalau kita lihat isu ini, itu adalah pengalaman. Di situ saja poin dia yang harus mungkin jurulatih ataupun Eng Ziyong sendiri harus fokus. Mungkin Eng Ziyong juga boleh ambil approach lebih tenang dalam aksi yang akan datang. Jangan terlalu gairah sebab nanti hilang fokus. Tapi kalau lihat kepada performance Eng Ziyong lah daripada tahun lepas hinggalah ke awal tahun ini, kita lihat apa yang telah pun dilakukannya. Ada nampak peningkatan tak, Roslin? Ya, memang itu yang saya cakap tadi. Nampak dia punya improvement dari segi corak permainan, dari segi pertahanan dia, ketahanan fizikal dia. Kalau saya rasa kalau dia lebih lagi, maksudnya pengalaman dia tu, saya rasa dia boleh menang semalam kan, dengan seri set. Tetapi itu saja. Tetapi dari segi peningkatan, dia punya corak permainan dan juga dia punya fizikal ketahanan dia, itu dah nampak memang ketara. Akbar, adakah kita fokus lagi on men's singles ataupun kita move on kepada pasangan bergu lelaki negara, Aaron Chia dan Soh Wo Yik. Sekali lagi dia tak selepas mereka hebat di pentas dunia, cabarannya lebih besar sebenarnya untuk dua pemain ini. Kali ini mereka tewas di peringkat kepada pemain Cina Yu Chen dan juga Zhang Ji. Tak
tak mampu pun nak mara ke peringkat suku akhir. Jadi apa pandangan Roslin? Memang saya rasa mungkin rata-rata peminat badminton agak kecewa lah kan. Sebab saya rasa expectation peminat-peminat ni of course tinggi sebab diorang dah menang World Champ kan. Tetapi yalah, kalau kita sendiri pun, saya sendiri pun ada sedikit kecewa lah kan, kerana mereka tak mampu untuk pergi lebih jauh. Kerana sebenarnya pasangan ni pun harapan kita lah sebenarnya. Salah satu harapan kita untuk pergi lebih jauh. Tetapi akhirnya terkandas di pusingan awal. Okey. Jadi saya rasa isu ni mungkin memberi satu impact yang besar lah kepada pasangan ni untuk lebih fokus lebih baik lagi untuk next tournament. Kalau mereka tak dapat orang cakap nak overcome kekalahan ni, saya rasa impact dia ni lagi teruk untuk next tournament. Yep. Okey, seperti yang umum ketahui, Terbuka Malaysia ni adalah turnamen pertama untuk tahun ini. So, kalau Roslin perhatikanlah apa yang telah pun ditampilkan oleh pemain-pemain badminton kita di Axiata Arena, macam mana anda melihat peluang sepanjang tahun ini nanti? Ada tak mana-mana pemain yang mungkin boleh mencuri perhatian ataupun siapa-siapa yang boleh katakan tahun ini adalah tahun dia, Roslin? Okey, ada macam pemain kita lah kan. Kita khusus pada pemain kita. Ada beberapa pemain yang saya rasa tahun ni memang mereka boleh pergi ataupun pencapaian mereka saya rasa lebih baik. Mungkin akan dapat beberapa title. Contoh, kalau kita tengok especially peningkatan kita punya mixed double. Kan? Mixed double kita memang dapat menewaskan pemain yang medalist world champ dan sebagainya, banyak membuat kejutan kepada pemain-pemain pilihan. Cuma beberapa pemain yang kita harapkan lebih pergi jauh tetapi terkandas, seperti Alicia Savoy, Pelita Tina. Jadi ini saya rasa mereka pun sedar tentang apa yang berlaku kepada mereka. Dan cuma saya mengharapkan kepada pemain-pemain kita yang ada sekarang ni, untuk next tournament, saya rasa diorang pun dah mula dapat environment tournament tu. Kerana World Tour ni World Tour yang paling tinggi. Sememangnya yang the best player world datang. So untuk next nanti saya harap mereka-mereka ni dah dapat absorb environment tournament tu. So dah tak ada nak bagi alasan-alasan lah. Maksudnya stadium ni ada angin ke apa ke. Itu saya rasa dah tak perlu nak gunalah alasan tu. Okey, baik. Terima kasih Roslin Hashim. Kita harap pemain negara jadikan kekalahan di Terbuka Malaysia ini sebagai satu pengajaran untuk bangkit dalam kejohanan akan datang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.